Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, aku Afif Azman. So terima kasih kerana menonton video ini. Dan sesiapa yang belum subscribe, please klik butang subscribe. Kalau ada video-video baru yang aku upload, InsyaAllah korang akan dapat di dalam feed di YouTube korang. Kenapa kena beli rumah waktu muda? So aku nak share dengan korang 4 sebab kenapa korang kena beli rumah waktu muda. Yang pertama, harga rumah dan kadar inflasi. Kalau kita buat perbandingan 10 tahun lepas dengan sekarang ataupun setiap 10 tahun, harga rumah kebiasaan akan naik sekali ganda. Contoh, kalau kita tengok rumah yang orang beli 10 tahun lepas mungkin pada harga 100,000 lebih, hari ni mungkin dah jadi 300,000. Itu adalah situasi yang normal dalam pasaran hartanah. Akan ada kenaikan daripada tahun ke tahun. Mungkin tahun ni kurang kenaikan, tahun depan naik sikit, ada tahun yang dia akan naik lebih. Tapi secara purata ataupun secara average dia, untuk 10 tahun kebiasaan rumah-rumah ni akan naik sekali ganda. Kita tengok kadar inflasi ni, gaji kita berbanding dengan 10 tahun lepas, perbezaan dia tak banyak. Kenapa inflasi ni memberi kesan? Harga barang akan naik setiap tahun, cuma dia tidaklah naik secara mendadak. Inflasi ni sebenarnya bagus juga untuk ekonomi. Kalau tak ada kenaikan, orang pun tak nak melabur dekat negara kita, dan kita pun tak nak membeli aset-aset yang boleh dilaburkan. Contohnya, kalau tak ada kenaikan, kita pun tak nak membeli rumah sebagai aset, kita tak nak beli emas sebagai aset. Sebab tu inflasi ni sebenarnya bagus, tapi kita tak naklah sampai jadi hyperinflation. Kerajaan ataupun negara tu boleh gawat disebabkan hyperinflation. Jadi kenaikan setiap tahun ni sebenarnya bagus bagi mereka yang memiliki aset yang ada kenaikan dari tahun ke tahun. Contohnya of course macam emas, hartanah, saham. Kalau kita tengok pula tangga gaji daripada 10 tahun lepas dengan hari ni, tak banyak sangat kenaikan dia, tak banyak perbezaan. Tapi harga barang yang kita nak spend ataupun kita nak beli semakin lama semakin mahal. Kalau biasanya kita bawa, dululah kita bawa 50 ke 100 ringgit, mungkin kita dah dapat satu troli penuh. Tapi kalau sekarang untuk dapatkan barang yang sama, hari ni kita kena bayar hampir 300 ringgit ataupun lebih. So korang boleh atasi perkara ni dengan memiliki portfolio ataupun aset-aset yang boleh menjanakan pendapatan ataupun ada tambah nilai ataupun dinaiklah value dia daripada tahun ke tahun. Of course, kalau macam untuk video kali ni aku nak ceritakan dengan korang tentang rumah. Sebab apa? Rumah biasanya kalau kita tengok dalam masa 10 tahun dia akan naik sekali ganda. So at least kalau korang beli pada 150,000 10 tahun lepas, hari ni 300,000, at least kalau korang nak jual pun korang dah boleh gain profit lah. Sekarang kita tengok rata-rata harga rumah paling rendah pun standard dekat 300,000. Imagine kalau 10 tahun akan datang, berapa harga yang boleh korang dapat untuk harga yang paling rendah? Mungkin sekitar dalam 400 ke 600,000. Itu antara rumah yang harga yang paling rendah lah. Seterusnya, bila beli rumah ni, lagi awal korang beli di usia yang muda lagi bagus. Sebab apa? Kalau korang membeli rumah, korang kena ambil perlindungan takaful ataupun insurans. So takaful atau insurans ni, semakin tinggi usia kita, semakin mahal harga premium dia. Kenapa? Sebab of course semakin kita berusia, semakin kita berisiko lah pada pihak-pihak yang memberikan pinjaman. Jadi mereka nak selamat lah duit yang dah mereka pinjamkan kepada kita. So lagi tinggi usia kita, lagi mahal premium yang perlu dibayar. Okey, yang ketiga paling best sekali dalam peraburan hartanah pada waktu ini adalah interest rate. Kalau kita tengok OPR, overnight policy rate daripada BNM, Bank Negara Malaysia, OPR ataupun interest rate yang sekarang ni adalah antara yang terendah dalam tempoh lebih 10 tahun. So bayaran balik bulanan yang korang pinjam dengan bank tu sekarang adalah antara yang terendah kalau compare dengan 10 tahun lepas. So sekarang ni memang murah lah kalau korang bayar balik installment dengan bank, sebab interest pun rendah. So kita kena grab the opportunity. Waktu-waktu yang macam ni, this is the best time untuk korang membeli aset hartanah. Kalau besok lusa nak tunggu, kalau korang risau OPR tu akan naik, dia boleh jadi akan naik dan dia boleh jadi akan turun. Kalau beli hari ni, dia turun tahun depan, kita dah untung dah. Tapi kalau kita beli sekarang and then dia naik tahun depan, at least kita dah enjoy setahun dengan OPR yang rendah. Okey, yang last sekali, kadar sewa
sewa akan meningkat setiap tahun. Kebiasaannya kalau kita nak menyewa rumah, pemilik rumah akan menaikkan kadar sewaan setiap tahun. Contoh, kalau kita membeli rumah yang mana bayaran bulanan sekitar 1,500 sebulan selama 30 ataupun 35 tahun. So selama 30 ataupun 35 tahun tu kita cuma bayar 1,500 saja. Kalau dia turun daripada 1,500 mungkin boleh jadi 1,300. Kalau dia naik daripada 1,500 boleh jadi 1,700 ke 1,800. Lebih kurang macam tu lah, bergantung kepada berapa kenaikan OPR. Tapi kalau harga sewa, memang kebiasaan memang confirm setiap tahun pemilik akan naikkan kadar sewaan. So kalau kita compare dalam tempoh 5 tahun ke 10 tahun, bayaran sewaan tu akan berbeza. Daripada tahun pertama kita menyewa hingga tahun ke 10 yang kita bayar sewa tu, harga sewa akan berbeza lah. Ataupun kita tak menyewa lah sampai 10 tahun, tapi orang lain yang menyewa pada tahun terusnya tu, harga sewaan dia akan lebih mahal. Bagi mereka yang membeli rumah, bayaran bulanan dekat bank tu lebih kurang sama je sampai 30 ke 35 tahun. Dan of course, bila korang menyewa, habis term sewaan korang, rumah tu bukan rumah korang lah, itu adalah rumah pemilik, dan korang sebenarnya membantu pemilik untuk membayarkan bayaran bulanan pemilik kepada bank. So kalau korang own the house ataupun korang beli rumah tu rumah korang sendiri, dalam tempoh 5 tahun ataupun tempoh 10 tahun korang rasa korang nak jual, korang boleh jual dan korang boleh ada profit lagi. So untung lah, sebab walaupun korang bayar installment secara bulanan, tapi masa korang jual korang dapat profit. And of course, dengan profit tu korang boleh top up untuk cari hartanah yang lain yang lebih selesa ataupun sesuai dengan saiz keluarga korang. That's why aku advise, lagi muda korang membeli rumah lagi bagus. Kalau korang tengah fikir-fikir nak beli rumah ke, nak beli kereta ke, and aku cuma boleh advise, untuk beli kereta ni senang. Maksudnya kalau korang dah ada loan rumah, korang masih lagi boleh apply untuk membeli kereta. Tapi kalau korang dah beli kereta, untuk korang apply loan nak beli rumah tu agak mencabar sikit sebab DSR korang dah tinggi. So lepaskan mana yang susah dululah. Maksudnya lepaskan membeli rumah dulu kalau boleh, and then korang bolehlah membeli kereta ataupun keperluan-keperluan lain. At least rumah yang korang dah beli, korang dah beli pada harga hari ini, yang mana lagi 2, 3, 4, 5 tahun akan datang ianya akan meningkat. So kalau hari ni let's say lah 300,000, korang nak tunggu lagi 5 tahun, korang dah tak akan dapat dah property yang sama pada harga 300,000 lagi. Kalau kereta pula, hari ni kita beli mungkin 60,000, tapi lepas 5 tahun mungkin harga dia dah drop ke 30,000. Lepas 10 tahun mungkin dia dah drop sampai 10,000. So korang kena tahulah kat mana ataupun mana yang korang perlu utamakan. Tapi ada juga orang yang selesa, dia kata aku memang tak nak membeli, aku nak sewa. It's okay. That's why bagi mereka yang suka melabur dalam bidang hartanah, korang yang tak nak membeli, korang yang nak menyewa pun sebenarnya masing-masing complement each other. Korang yang nak menyewa memerlukan rumah juga untuk disewa. Mereka yang invest dalam property ada rumah untuk disewakan. Jadi in the end, sama ada korang nak beli ataupun korang nak sewa, rumah ni memang satu keperluan lah. So that's why kalau boleh ada rezeki waktu muda-muda ni, lepaskan untuk membeli rumah dulu. InsyaAllah nanti in future aku akan share lagi video-video lain yang berkaitan hartanah. Dan kalau korang ada apa-apa soalan, korang nak tanya, korang boleh drop dekat komen. InsyaAllah ada masa nanti aku akan reply, dan kalau okey, aku boleh buat video berkenaan tu pula. Alright, tu je. So assalamualaikum, terima kasih.